sebelum kita start menjahit, kita akan buat revision dulu ya dengan pola kita ni. Sebab selalunya yang punca masalah tu ialah daripada pola, okey. So, ini ialah pola badan dan ini pola tangan. Kalau siapa yang tak tahu lagi cara nak buat pola ni, boleh tengok full tutorial saya pola. Saya akan letak link dekat bawah, dekat description. Okey, so ini pola badan. Ini bahu, semua tahulah kan, ni bahu bahagi 2, lepas tu turun bahu 1 inci. Kemudian ini dada bahagi 4. Ini sepatutnya ada tambah 3/4 inci dekat sini kan. Kalau siapa yang dah tengok pola saya, ini saya dah tambah siap-siap, okey. Kalau siapa confused tu, sila tengok tutorial tu, okey. Sebenarnya yang saya nak highlight ialah bahagian ketiak. Ketiak ni kalau tengok yang line warna hitam ialah ketiak bahagian belakang. Kalau ketiak bahagian belakang, kita jarak dia daripada line ni masuk ke sini hanya suku inci sahaja, okey. So, kalau yang biru ni pula ialah ketiak hadapan. Ketiak hadapan kita masukkan, okay, dari line sini masukkan 3/4 inci. Okay, tu je. Lepas tu kita ambil pembaris ni. Kemudian kita hanya perlu, okay, macam tu lah kan, lengkung je macam tu. Okay, kita beralih kepada pola tangan pula. Pola tangan ni mungkin formula dia berbeza sedikit dengan pola yang saya pernah share sebelum ni. So, lepas ni boleh try formula ni pula, okay. So, 0 hingga 1 ialah labuh tangan, okey. So, kemudian 0 hingga 2, dari sini ke sini, dada bahagi 8. Contohnya dada 32 bahagi 8, so turun sini ialah 4 inci. Kemudian, sini pun samalah, turun 4 inci dan kita gariskan. Kemudian ini dada bahagi 4, tolak setengah inci. Okey, dada 32 bahagi 4 ialah 8. Tolak setengah inci, 7,5. Jadi daripada 2 ke 3 ni jarak dia 7,5 inci. Okey, dah settle. Kemudian kosong ni gariskan pergi ke nombor 3. Okey, daripada kosong ni straight line pergi ke nombor 3. Okey, bila kita dah gariskan, ambil tali tip macam ni. Kemudian dari kosong hingga 3 ni kita bahagi 2 pakai tali tip ni. Okey. Dapat tengah-tengah dia ni kan, kita tanda nombor 5. Okey, bila dah tanda nombor 5, okey, daripada nombor 5 ni ukur 3/4 inci. Tandalah situ ialah nombor 6. Okey, daripada 0 hingga ke 5, ambil dia macam ni, macam sama pakai tip ni, kita bahagi 2. Okey, bahagi 2 dapat nombor 7. Lepas tu sama juga, nombor 6 dengan 3 ni ambil tip, bahagi 2 dapat nombor 8. Okey, sekarang dari nombor 7 ni naik ke atas ni ialah 3/4 inci. Okey, dari sini naik ke atas 3/4 inci. Kenapa 3/4 inci? Sebab ketiak hadapan kita korek 3/4 inci. Okey, dekat sini pula 8 turun ke Y ni hanya suku inci saja sebab ketiak belakang kita suku inci saja. Macam tu je, okey. So, dah siap. Okey, yang ni, curve ni, curve ketiak ni kan, boleh pakai pembaris ni je. Tengok So, ketiak ni, daripada 0 hingga 6 kan, gariskan. So, boleh pakai ni. Dan kalau yang, untuk yang suku inci ni, pakai kat sebelah sini. Pakai dekat sini. So, nampak? Tu. Boleh pakai pembaris je, okey. So, susunan curve kita ni ialah, okey, daripada 0 pergi ke X, pergi ke 6, pergi ke Y, pergi ke 3. Dah macam mathematic equation dah. Okey, so macam tu lah. Daripada 0, X, 6, Y, 3. Dah siap pola lengan kita. Selepas itu, kita kena ukur dulu sebelum kita potong kita punya pola. Okey, ukur macam ni. Mula-mula kita ukur ketiak belakang, okey. So dari sini, kita pergi ke line ni. Okey, sampai ke sini 9 inci. Daripada 9 inci ni letak balik ke atas ni. Kita ambil, kita ukur ketiak hadapan pula. Okey. Okey, saya dapat 18 suku, okey. So, saya dapat 18 suku. Jadi sekarang kita ukur ni. Okey, so saya dapat 9 inci darab 2, okey. Sebab pola tangan ni kita sama je kan, tak ada depan belakang, okey. So, dapat 18. Tadi sini 18, sini ialah
18 suku. Jadi beza di suku inci je tak apa, okey. Kalau beza setengah inci, suku inci okey lagi. Kalau beza dalam 1 inci pula dia macam okey lah. Cuma kita takut kita susah nak jahit, okey. So kalau siapa yang bila ukur ketiak dia ni terlebih, boleh turunkan dekat sini, okey. Ni 3/4 kan. Okey, try lah setengah inci pula dekat sini. Tapi biasanya kalau anda pakai formula ni, kita dah insya-Allah betul, okey. Saya lupa nak bagi tahu, kalau siapa yang beginner, saya sarankan untuk jangan satukan pola depan dan belakang. Okey, sebabnya ada kemungkinan akan salah potong sebab pola ni akan lupa beza ni kat ketiak kan, dan juga leher. Leher hadapan ni dia bawah sikit lah, besar. Leher motor ni. Biasanya kalau orang yang disatukan pola ni, dia mesti akan terlupa. Lepas tu dia tersalah. Pola ketiak leher belakang pun jadi besar. Okey, lepas tu ketiak pun dia akan terlupa dia akan terlupa untuk keruk yang berlainan. So kalau boleh tak perlu satukan. Ini saya dah siap potong dan jahit. Jangan lupa bila dah jahit tu iron, okey. So ni saya tunjuk. Badan ni masih sebelah je sebab ini contoh je. Okey, nampak tak? Ketiak dia akan jadi macam ni ya. Ni ketiak hadapan, ketiak belakang. Memang macam tu. Lepas tu tangan macam ni. Okey, cantum 2, lepas tu kita iron. So sekarang ni kita nak cantumkan. Step pertama, tangan ni macam ni kan. Kita lipat 2 betul-betul. Kemudian dekat sini kita akan tandakan gunting sikit je. Okey, macam tu. Nampak tak, dia akan jadi macam ni. So itu penanda yang dia dekat, dia dah midpoint, tengah-tengah. Okey, so bila kita nak cantum baju, bila kita nak cantum tangan ni dia memang macam ni lah, bahagian yang cantik. Baju ni kita terbalikkan. Okey, baju kita terbalikkan. Kemudian tangan ni macam ni kan, kita masukkan di dalam ketiak ni. Okey, first kali bila kita masuk dalam ketiak, ini bahagian ni ketiak kita, ni ketiak dekat lengan, ni ketiak dekat baju. So kita cantumkan dia macam ni. Nampak kan line cantuman ni macam ni. Okey, so kita nak hold dia guna jarum. Okey, make sure line dia bercantum supaya kejadian dia cantik. So kita akan hold dia macam ni. Cucuk. Kita cucuk betul-betul dekat atas line tu. Belakang pun sama. And then tadi yang kita tanda segi, kita tanda sikit tu kan, kita gunting sikit tu. Yang tu kita satukan dia dengan cantuman bahu. Okey. Dan kita pinkan dia juga. Okey, dah dapat macam ni. Okey, macam tu. Ni badan kita. Ni badan kita. Tangan ni dah ada kat dalam ni. Kemudian kita dah bahagi dua ni kan. Kita fokus kat satu side dulu. Okey, kita cantumkan dia macam, kita samakan dia. Kita samakan, lepas tu kita pin. Okay, bila dah pin, kita move ke sebelah, satukan, pin. Tak payah tarik-tarik paksa dia, kita sepelan-pelan je. Okay, so nampak tak? Dia macam ni, nampak? So kita slow-slow. Nampak tu? Dia dah sama. Nampak tak? Okay. Nampak tak? Dia nampak kembung, tapi nanti kita jahit je. Kita jahit dia, masa kita jahit tu okey. Okey, sebelah sini kita dah siap pin, kita beralih ke sebelah sini pula. Okey. Macam biasa, sama juga. Kita samakan dia, lepas tu kita pin.
Tiba-tiba ada terlebih pula kan. Okay, tak apa. So ni kita dah siap, kita akan jahit. Okay, tadi bila kita dah pin kan, ni kita punya bawah ketiak tu yang kita cantumkan 2 cantuman ni. Lepas tu ini ialah yang kita tanda tengah tu dekat bahu kita kan. So bila saya dah pin, tiba-tiba dekat sini dia kembung, dia macam terlebih. So sini pun sama, dah pin dekat sini dia kembung. Okay, so jom kita jahit. Cara-caranya, kalau saya suka start jahit dari ketiak ni tau, yang cantuman betul, yang bawah ketiak ni. Sebabnya kita nak cantumkan 2 kelip ni. Kalau saya nak dia selari cantuman dia, jadi saya start daripada dia lah. Sebab takut bila dah jahit-jahit nanti dia terlari, dia tak selari. So saya jahit dia dulu. Okay, jahit sikit je dekat, maksudnya macam tu lah. Okay, so jahit sikit je dekat dia. Lepas tu okay, jarum ni kalau kita letak dia melintang macam ni, kita boleh langgar je. Sebab tu nama dia jarum langgar lari. Okay, so jahit dia. Okay, bila dah sampai dekat part ni, jarum-jarum yang tadi tu nak cabut, boleh cabut dulu. Takut dia mengganggu. Okay, kalau saya dah part ni saya cabutkan je. Sebab takut dia tercakap, saya takut tercucuk. So cara dia macam ni tau. Tadi yang dia macam terlebih tu, yang ni kan, yang tangan ni biasanya memang macam tu lah, yang tangan tu akan terlebih. Jadi teknik dia, yang bawah ni yang kurang tu kan, yang atas ni terlebih. Jadi yang kurang ni kita tarik. Kita tak adalah tarik dia memaksa macam tu, just tegangkan dia. Yang atas ni kita tolak dia macam ni. Kita tolak. Tapi jangan tolak tu kita kelepek dia, tak. Kita just tolak, tapi kita jahit dia still rata. So sambil tu kita okay, tadi kan saya dah tolak. Nampak tak ni yang kita racik, yang saya snip sikit tu, dia dah sama kat sini. Ni cantuman bahu. Okay, maknanya dia dah cukup lah tu. So kita jahit je. Kita jahit je. Okay, so bila dah dekat sini, tadi saya dah tanggalkan jarum sebab mengganggu. Okay, ni kita try samakan. Dia ada lebih kan, ada lebih ni kan. Jadi kita guna teknik yang sama. Kita tolak, tarik yang bawah ni, lepas tu kita tolak. Okay, sambil tolak-tolak tu kan, cuba kita try tegangkan. Nampak tak? Bila kita dah tolak-tolak, saya tegangkan, kita try satukan. Nampak tak? Dia dah sama, tapi ada lagi sikit lagi. So kita tolak lagi sikit. So saya try tegangkan. Nampak tak? Dia dah sama. So kita dah tak payah tolak-tolak lagi dah. Kita try jahit. Kita tinggal jahit je terus sampai ke starting point tadi. Okay, lepas tu matikan jahitan kita. Lepas tu dah siap. Senang tak? Okay, saya tunjuk
teknik kita yang kita tolak-tolak tu, dia akan menghasilkan macam ni tau. Nampak tak kain ni dia berombak? Okey, dia akan nampak tak kain ni? Ni tegak tapi dia yang ni tegak tapi yang ni berombak. Tapi tak ada pun dia terlipat-lipat ke tindih-tindih, tak ada. Dia still jahit lurus rata macam tu juga. So itulah magicnya teknik tu. Okey. Yang teknik tadi tu dia memang macam tak tahulah nak kata susah. Dia biasalah kalau kita beginner mestilah kita rasa susah kan. So sekejap saya tunjuk macam mana kita nak teknik cara lain. Tak adalah cara lain, dia cara yang sama, cumanya sekejap saya pun lama sebab saya selalu menjahit, praktis. Lama-lama dah tak ada masalah dah. Senang sangat nak jahit lengan ni. Okay, masa baru-baru je macam memanglah semua orang ada masalah ni yang sama saya rasa. Okay, so tadi masa kita jahit macam ni kan. Yang ni bawah ni kita tarik, atas ni kita tolak. Sekarang ni sebenarnya memang rasa susah tau sebab kain ni dia macam kesat nak bergeser dengan sesama dia. Macam tak dia nak tolak. Tu yang susahnya. So kalau tak boleh nak buat macam tu, terbalikkan. Maksudnya yang bahagian kain yang lebih tu dekat bawah. So macam ni Tapi dia macam tak tahulah. Masa saya buat macam tu dulu, cikgu saya marah. Mungkin salah teknik ni. Tapi kalau baru belajar kan, nak buat macam mana? Kan? So tak apa, praktis sikit. Tapi kalau tak boleh sangat kan, okay, ni kain yang kat bawah ni, kain yang lebih tu kat bawah. So yang atas ni kita macam ni tarik, yang bawah ni kita tolak macam ni. Dia sangat senang. Okay, tolak. Tapi janganlah sampai dia terbelipat kat bawah tu. Okay. So tolak lagi. Dah sudah. So kita jahit. Itulah tekniknya. Okay, terbalikkan dia yang tu dekat bawah. Sebab yang tu lagi senang lah. Cumanya tak tahulah, tak digalakkan kot. Tapi itulah triknya. Kita tengok okey ke tak. Kita jahit tadi. Okey je, tak ada masalah. Okay, so kita ironkan dulu. Okay, macam ni lah kita dah siap iron. Lawakan. See, tak ada masalah. Tak ada masalah. Semuanya cantik sahaja.